Okey, siapa yang dah masuk? Okey, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari tu kita dah habis ini dah yang kita dah habis sampai kita dah habis pun tajuk chapter 4. Okey, jadi sebelum kita nak masuk chapter 4, saya nak bincangkan soalan eksperimen. Okey. SPM 2005. Yang ni kan ingat tak? Ada tak yang saya bagi kat kamu tu? Kamu dah print lah? Ada tak? Ni cara nak jawab soalan kertas 3. Kita buat separuh lah supaya kamu tak bosan soalan yang sama. Okay. So, dalam ni adalah contoh soalan SPM 2008. Saya pernah keluar ni dalam kamu punya peperiksaan form 4. Okay. So, kita kaji sikit soalan ni. Okay, saya dah bagi kamu sebenarnya soalan ni kan? Hari tu. Okay. Okay. So, hari ni saya nak bagi kamu soalan. Bagi kamu jawapan. Okay. Okay. 3 penyataan di bawah menghuraikan pemerhatian yang dibuat bagi 3 unsur yang bertindak balas dengan air. Unsur-unsur ini adalah dalam kumpulan 1 jadual berkala unsur. Okey. Kumpulan 1, penyataan 1. Litium bergerak perlahan-lahan secara rawak di atas permukaan air untuk menghasilkan desiran. Macam tu. Air itu kemudian menukarkan ketah litmus merah kepada biru. Okey, kita tahu litium kalau dalam jadual berkala dia berada di atas skala litium. Yang kedua, natrium bergerak pantas secara rawak di atas permukaan air dengan menghasilkan bunyi his. Yang tadi desiran tu perlahan je, his tu kuat. Air itu kemudian menukarkan ketah litmus merah kepada biru. Okay. Kita tahu dia berada di bawah litium. Okey, yang ketiga, kalium bergerak sangat pantas secara rawak di atas permukaan air. Ia menyala dengan warna nyalaan ungu muda. Nyalaan ungu muda serta menghasilkan bunyi pop dan his. Tak cukup dengan his, ada pop lagi. Air itu kemudian menukarkan ketah litmus merah kepada biru. So kita tahu yang paling reaktif kat sini ialah kalium. Okay. Dan kita juga tahu semakin ke bawah dalam siri dalam kumpulan jadual berkala didapati dia semakin reaktif. Ya. Okay. Rancang satu eksperimen makmal untuk mengkaji keaktifan litium, natrium dan kalium dengan air. Dia suruh kamu rancang. Aspek berikut hendaklah mengandungi penyataan masalah, semua pun boleh ubah, hipotesis, senarai radas dan bahan, prosedur serta penjadual data. Dan dia bagi kamu gambar rajah yang terang. Of course lah gambar rajah yang terang ini adalah kalium. Ya, kalau kita tengok natrium hanya bergerak perlahan-lahan di permukaan air dengan menghasilkan bunyi desiran. Manakala litium. Manakala natrium bergerak secara rawak di atas permukaan air dengan menghasilkan bunyi his. Air itu kemudian menukarkan ketah litmus merah kepada biru. Okey. Dan kalium pula bergerak dengan sangat pantas di atas permukaan air. Dan dia menghasilkan nyalaan ungu muda serta menghasilkan bunyi pop dan his. Maknanya dia sangat reaktif lah. Dan kesemua logam-logam ini dia apabila dilarut dalam air, bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan kertas litmus merah kepada biru. Ungu muda, lilac flame. Nyalaan ungu muda. Soalan. Okey. Ini dia punya jawapannya. Alright, nanti saya hantar kat kamu jawapan ni.
Saya hantar, tapi kita bincang dulu. Okey. Kamu nak salin pun boleh, tak masalah. Okey, so soalan yang pertama mesti menyatakan penyataan masalah. Apa penyataan masalah kita? Bagaimana kita nak cari penyataan masalah ni? Okey. Selalunya penyataan masalah ni kita cari daripada tengok eksperimen dia bagi. Setiap eksperimen ni dia bagi kamu berapa? 3 eksperimen yang berbeza dan disuruh buat apa kalau dia bagi ni? Of course lah disuruh buat perbandingan. Disuruh buat perbandingan di antara ketiga-tiga. Dan dia dah terangkan setiap tindak balas tersebut. So penyataan masalah kita ialah untuk membandingkan kereaktifan unsur-unsur kumpulan satu apabila bertindak belah dengan air. Kita kena terangkan. Tujuan kita kalau dia bagi kita banyak macam tu, kita nak membandingkan kereaktifan unsur-unsur kumpulan satu apabila bertindak belah dengan air. Sebenarnya soalan ni dah lama saya bagi hari tu kan. So kamu print. So saya harap kamu print lah. Untuk membandingkan kereaktifan unsur-unsur kumpulan satu apabila bertindak balas dengan air. Ini adalah kita punya tujuan. Sorry bukan penyataan masalah. Sorry tujuan. Kat sini tujuan. Penyataan masalah terus kepada tujuan. Tak apalah, ambil je tujuan. Barulah masuk kepada penyataan masalah. Apa dia penyataan masalah kita? Ingat, penyataan masalah kita mesti bermula dengan apakah, adakah, bagaimanakah. So bagaimanakah kereaktifan logam? Bagaimanakah kereaktifan logam alkali berubah apabila bertindak balas dengan air? Bagaimanakah kereaktifan logam alkali berubah apabila bertindak balas dengan air? Nampak tak macam mana nak createkan masalah? Kita ambil bagaimanakah kereaktifan logam alkali berubah. Maknanya dia dah bagi kamu pernyataan satu macam ni, pernyataan dua macam ni, kita nak bandingkan. Kita nak bandingkan bagaimana logam-logam alkali ini berubah keadaannya apabila bertindak balas dengan air. Macam inilah. Kamu kan saya dah suruh print kan. Kamu tulis je lah jawapan tepi tu supaya kamu ingat. Saya tak bagi kamu jawapan, tapi saya bagi kamu kita bincang. Tulis. Bila kamu tulis, kamu akan lebih ingat. So apakah so kita dah tulis tujuan untuk membandingkan kereaktifan unsur-unsur kumpulan satu. Kemudian kita nak buat apa pula? Kita nak menyatakan penyataan masalah. Bagaimanakah penyataan masalah itu? Kita kena menyeluruh. Maknanya kita nak membandingkan bagaimanakah kereaktifan logam alkali berubah apabila bertindak balas dengan air. Kita boleh nampak trend dia. Kalau lithium, apa rupa dia? Kalau kalium, apa rupa dia? So bila dah banyak itu, kita bandingkanlah. Nak membandingkan kereaktifan logam alkali apabila bertindak balas dengan air. Kemudian pemboleh ubah. Pemboleh ubah kita of course lah ada berapa? Ada 3. Bagus. Yang pertama pemboleh ubah yang dimanipulasi. Untuk yang dimanipulasi kamu nak tulis apa? Apa yang kita ubah? Tiga-tiga tu semua kita guna air. So apa yang kita ubah? Jenis atom. Jenis logam. Jenis logam. Logam tu mesti kena nyatakan. Dia kumpulan mana? Kalau jenis logam saja tak cukup.
Kumpulan satu. Ya, jadi kamu tulis unsur-unsur kumpulan satu. Kenapa? Sebab kita tengok kita punya tajuk. Macam mana nak cari dia punya ni? Jadi tiga pernyataan di bawah menghuraikan pemerhatian yang dibuat apabila tiga unsur bertindak balas dengan air. Unsur-unsur ialah dalam kumpulan satu. Faham? So kita menjurus kepada kumpulan satu. So pemboleh ubah yang dimanipulasi kita ialah unsur-unsur kumpulan satu. Ataupun kalau kamu lupa, kamu senaraikan saja lithium, natrium, kalium. Faham? So pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okay, dapatlah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Unsur-unsur kumpulan satu. Atau kalau tak tahu, tulis unsur itu saja. Lithium, natrium, kalium. Faham? Okey. Seterusnya, pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, pemboleh ubah yang bergerak balas ni maknanya kita nak tengok apa? Hasil di akhir eksperimen. Okey, apa yang kita nak tengok akhir eksperimen tu? Kita nak tengok apa? Wan, kita nak tengok apa, Wan? Kereaktifan logam. Ya, kita nak tengok kereaktifan logam dari kumpulan satu. Kita nak tengok kereaktifan logam apa ni? Logam alkali pun boleh. Kalau kereaktifan logam tu tak, saya rasa macam tergantung. Tulis logam apa kumpulan satu ni? Logam alkali. Kita nak mengkaji kereaktifan logam alkali di akhir eksperimen. Faham? Okey. Okey, pemboleh ubah yang dimalarkan, yang kita tetapkan, yang kita samakan antara ketiga-tiga ni, kita isi dalam mana? Dalam kita tindak balaskan dengan air kan? Ingat tak eksperimen ni? Kamu ambil besen, kemudian dalam besen tu kamu letakkan logam tersebut, kamu biarkan dia bertindak balas. Ya? Dan kamu gunakan pada suhu yang sama. Kamu tak ada bakar apa-apa kan? Kamu gunakan pada suhu bilik, betul? Dan biasanya saiz pun kamu guna sama. Faham? So pemboleh ubah yang tetap constant kita ialah kita gunakan suhu yang sama, iaitu pada suhu bilik. Kita gunakan saiz logam yang sama dan juga isi padu air yang sama. Okey? So dah dapatlah situ 3 markah. Faham Okey, boleh tulis kalau nak tulis. Saya rasa lebih baik kamu tulis. Bila kamu tulis, kamu lebih faham. Okey. Okey, dah. Okey, apakah hipotesis? Okey, dalam membentuk hipotesis, biasanya kita gabungkan pemboleh ubah yang dimanipulasi, MV, kita gabungkan dengan responding variable, RV. Biasanya kena ada dua-dua hipotesis tu. Kalau tak ada salah satu salah, mesti ada dua-dua. So kita kaitkan. Kita boleh ceritakan tentang kumpulan satu tu dan kita kaitkan dengan kereaktifan. So apa yang sesuai? Okey. Tadi saya dah katakan lithium paling sesuai, natrium, kalium. Dan saya dah ceritakan maknanya semakin ke bawah dalam kumpulan satu, apa berlaku sifat dia? Ya, semakin rendah ataupun semakin ke bawah, semakin rendah kedudukan logam kumpulan satu,
semakin reaktif logam itu dalam tindak balas dengan air. Okay. So, semakin rendah kedudukan kumpulan satu, semakin reaktif logam itu dalam bertindak balas dengan air. So, ini MV. Logam dalam kumpulan satu ni MV. Reaktifan ni RV. So, bila ada dua-dua ni, maka terbentuklah hipotesis. Baru boleh dapat markah. Faham? Ada tak jawapan lain? Boleh bagi jawapan lain? Ada tak yang kamu dah mungkin dah buat jawapan lain? Boleh juga, tetapi mesti melibatkan logam. Contohnya, logam yang apabila menuruni kumpulan satu, didapati, pun boleh juga, didapati logam-logam tersebut menjadi semakin reaktif apabila bertindak balas dengan air. Maknanya ada RV yang digabungkan MV dah cukup. Maka terbentuklah hipotesis. Faham? Terhasillah hipotesis. Okay. So dapatlah markahnya. Ini cara dia. Okay. Okay, kemudian saya nak kamu fikirkan bahan. Tu nak salin-salin buat. Lepas tu kita fikirkan bahan. Kau tak makan ke? Asam, masak asam mak. Oh, kayang. Ya. Okay. So, kita pergi kepada bahan. Cuba tengok bahan apa? Okay. Saya nasihat kamu, better kamu asingkan bahan dengan radas. Ya. Yeah? Okay, bahannya kita boleh tengok kat sini. Of course lah, okay. Lithium, tulis lithium. Lagi? Sodium. Cikgu, kalau terus tulis 3 unsur boleh? 3 unsur apa? 3 unsur satu. Tak boleh. Tulis apa? 3 unsur tu apa? Kena tulis nama dia. Okay. So lithium, natrium, satu lagi? Kalium, lagi? Bahan? Kita masuk dalam apa? Air. Air tu dikira bahan. So lithium, natrium, kalium, air. Kemudian Bika. bika, biasanya kita isi bika. Bika boleh, besen pun boleh. Kalau dalam eksperimen buku tu saya besen. Bika pun tak apa. Lagi kita perlukan apa? Kertas. Kertas turas. Kan kita nak tahu dia warna kertas litmus tu. Kita perlukan kertas litmus. Kita perlukan pisau. Forceps, serta kita perlukan kertas turas. Apa kegunaan kertas turas? Kita nak keringkan logam tersebut daripada minyak parafin. Okey, logam-logam ni kalau di dalam makmal akan disimpan di dalam minyak parafin. Tujuannya adalah untuk menghalang wap air ataupun udara bertindak balas dengan logam tersebut. Kalau tidak balas dia boleh, sebab itu disimpan di dalam minyak parafin. Jadi untuk tindak balas ni kita perlu bersihkan dia dulu dengan kertas litmus supaya minyak tu hilang dan dia akan bertemu dan dia boleh bersentuh dengan air. So bahan yang diperlukan pisau, forceps, besen ni tulis tambahan ni kertas litmus. Kertas litmus biasanya kita buat kertas litmus merah kan, sebab kita tahu dia adalah berakali. Okay.
Okey dah Okey, seterusnya prosedur. Ini yang sangat penting. Mula-mula kita buat apa? Isikan besen dengan, mula-mula kita isikan besen dengan air. Besen boleh, beaker boleh. Masa biasanya saya lebih suka buat eksperimen ni di dalam beaker. Kenapa? Sebab kalau dalam besen air dia banyak. So bila air tu banyak, kebarangkaliannya nak dapatkan air berakali tu susah lah sikit kan. Kalau kita buat dalam beaker, tapi beaker tu besar lah, kita akan nampak perubahan warna kertas litmus tu sebab air dia sikit. Okay. So yang pertama, tapi tak apalah, kita ikut prosedur yang buku teks lah. Kita kata isikan besen dengan air yang satu. Lepas isi kita buat apa? Buat apa? Potong cebisan kecil lithium dengan menggunakan, jangan pegang, bahaya. Ya, kita ambil, kita potongkan sikit. Okey, isikan besen dengan air. Potong cebisan potong cebisan kecil lithium dengan menggunakan pisau atau dan forceps. Ni ambil pisau, jangan pegang Okey, lepas tu buat apa? Cuci ataupun keringkan lithium menggunakan kertas turas. Kertas turas ni gunanya dia nak kita ambil, kita letakkan atas tu, atas logam sebab nak keringkan. Dan letakkan di atas permukaan air. Letakkan lithium di atas permukaan air. So, mesti ada prosedur ni supaya nak dapat markah. Dan jangan lupa, mesti ada perkataan rekod semua perubahan ataupun pematahan. Kita rekod. Okay, adakah kita dengar bunyi desiran, bunyi pop, kita semua rekodkan. Okay. Dan akhir sekali, ulang langkah 1 hingga 5 dengan menggunakan natrium dan kalium. So, habislah, dapatlah 6 markah. Okay, so dalam kamu punya ni mesti ada ni. Ya. Isikan. Allahu Akbar. Apa ni? Potong. Keringkan. Ini semua perbuatan. Kita mulakan dengan perbuatan. Letakkan. Record, ulang. Semua ni adalah perbuatan aktiviti yang kita gunakan. Ada 6 aktiviti. Faham? Okey. Salin dulu. Saya rasa lebih baik kamu salin. Bila kamu salin, kamu akan ingat. Isikan, potong, mesti ada perkataan isikan. Potong. Okey?
Okey, dah Okey, tabulation of data, penjadual data. Okey, dalam penjadual data, kamu mesti ada pertama, yang di depan ni mesti apa? Mesti MV. Manipulated variable yang diubah. So, apa yang kita ubah? Kita ubah unsur. Okey, yang ini adalah RV, responding variable. Responding variable tu macam mana kita boleh wujudkan? Melalui pemerhatian. Okey, pemerhatian kita boleh kenal pasti RV kita. So, tuliskan apa unsur yang kita gunakan. Okey, kita gunakan lithium. Kita gunakan natrium. Kita gunakan kalium. So yang ini biarlah kosong. Okay, so dapatlah ni markah dia. Dapatlah 10 markah. Senang kan? Okay. So boleh tulis. Sebelum kita nak masuk soalan yang kedua. Masih lagi di bawah kumpulan. Ini tahun 2018. Okey, saya nak habiskan yang ni kan. Saya bagi yang kedua pula. Okay, sudah habis. Faham tak cara nak jawab soalan kertas 3 ni? Faham kan? Faham. Ini untuk eksperimen yang kan soalan kertas 3 kan soalan yang akhir tu kan. Dia biasanya dia bagi kita, kamu kena banyak mengenal pasti eksperimen-eksperimen. Okay. Benda lah pula ni. Okay. So, dah. Kita nak pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua ini adalah soalan modul 2018. Okey, di mana dalam soalan ni masih lagi di bawah kumpulan 1. Maknanya kumpulan 1 ni jika dia selalu biasanya pelajar-pelajar memang kebanyakannya soalan yang memang cikgu akan buatlah eksperimen ni. Okey. Jadual 1 menunjukkan pemerhatian apabila tiga unsur jadual 1 menunjukkan pemerhatian apabila 3 unsur kumpulan 1 bertindak balas dengan gas oksigen. Okey, saya minta maaf sangat. Saya tak share lagi yang saya cakap saya record tu. InsyaAllah saya akan cuba share. Kalau 2-3 hari saya buat sikit ke lepas ni insyaAllah tak ada apalah kot. Okay, so apabila 3 unsur-unsur kumpulan 1 bertindak balas dengan gas oksigen. Tadi dengan air, iaitu tahun 2018 dia keluar, tetapi kumpulan 1 ni bertindak balas dengan gas oksigen pula. Okay, kita tengok unsur lithium. Lithium terbakar dengan perlahan-lahan. Dengan nyalaan merah, pepejal putih terhasil. Okay, itu lithium. Pegang natrium pula. Natrium terbakar dengan cepat. Dengan nyalaan kuning. Yellow flame. Pepejal putih terhasil. Okay. Kalium. Kalium terbakar dengan sangat cergas dengan nyalaan ungu. Jadi kalau yang bertindak balas dengan air pun dia hasilkan lilac flame kan, ungu juga. Okay, so pepejal putih terhasil. Okay, so dia bagi step kat kita satu-satu. Rancang satu eksperimen dalam makmal untuk mengkaji. Tujuannya bagilah untuk mengkaji kereaktifan lithium, natrium dan kalium dengan oksigen. Okay, anda boleh ambil lah. Dah ada lah lithium. Perancangan anda hendaklah mengandungi aspek-aspek berikut.
penyataan masalah, semua pun boleh ubah, hipotesis, senarai radas, prosedur. Okey, so kita nak buat apa? Rasa tak ada masalah, senang je ni. Dia bagi gambar kat kamu. Dia bagi kamu gambar. Lagi senang. Okey. Mana tahu tahun 2020 dia bagi kat kamu. 2020 kamu tak 2021 kan. Time kamu ditukarkan dengan oksigen ni. Dia boleh jadi digantikan dengan gas klorin. Sebab ada di dalam kamu punya buku dalam eksperimen. So kita maknanya dia dah tunjuk gambar. Ini nasib baik dia tunjuk gambar. Kalau dia tak tunjuk gambar, kalau tak bagi kamu gambar, kamu kena fikirkan sendiri. So, okay. So apa kamu punya tujuan? Kita pergi pada tujuan dulu. Penyataan masalah. Okay. Tujuan tu buat je lah. Tujuan untuk apa? Dia bagilah untuk ini untuk mengkaji kereaktifan. Tapi seperti yang saya cakap tadi, kita kalau lebih daripada satu, biasanya kita nak membandingkan. Untuk membandingkan, kat sini. Untuk membandingkan kereaktifan unsur-unsur kumpulan satu. Apabila bertindak balas dengan oksigen, kita nak bandingkan kereaktifan unsur-unsur kumpulan satu. Apabila bertindak balas oksigen. Ataupun saya rasa kalau kamu tulis untuk membandingkan kereaktifan, untuk mengkaji kereaktifan unsur-unsur untuk mengkaji kereaktifan litium, natrium dan kalium dengan oksigen pun boleh. Boleh juga yang kita ambil ke atas. Sama je. Okay. So cuba fikirkan masalah dia. Saya bagi masa. Apakah masalahnya? Tengok yang tadi balik. Dayah, boleh bagi Dayah? Dayah masuk? Oh, Dayah tak masuk. Azika boleh? Apa dia? Tengok yang atas balik. Kita gunakan apa Azika? Boleh Azika? Untuk pula. Penyataan masalah kita mula dengan bagaimanakah? Okey. Jadi kereaktifan sama yang di atas ni. Bagaimanakah kereaktifan logam alkali berubah apabila bertindak balas dengan oksigen. Jangan lupa letak tanda tanya. Bagaimanakah kereaktifan logam alkali berubah apabila bertindak balas dengan oksigen? Catatkan sebelah. Saya betul kamu salin. Tak bagi kamu salin je lah. Salin lagi kamu faham tulisan kamu. Bagaimanakah kereaktifan logam alkali berubah apabila bertindak balas dengan oksigen? Okey. Okey, kamu bertuah sebab adik kamu tahun depan 2021 dia orang tak ada kertas 3 macam kamu ni. Kertas 3 kamu ni senang buat markah. Okey, dengan kita dia orang kena buat ujian amali.
Ya, balik macam dulu-dulu. Okey, maknanya dia kena buat seorang-seorang amal itu. Lepas tu dapat hasil dia buat laporan. Susah tau. Macam kamu ni untung kertas 3, jawab je kertas 3. Senang dapat markah. Okey. So, seterusnya. So terakhirlah kertas 3. Tahun depan dia orang tak adalah kertas 3. Dia orang terus buat amali berpusat dalam kelas. Dalam makmal. Okey. So, pemboleh ubah yang pemboleh ubah. Okey. One, pemboleh ubah yang pemboleh ubah yang dimanipulasi. Jenis logam. Jenis logam apa? Kumpulan 1. Ya, unsur-unsur kumpulan 1. Ya, ataupun lithium, natrium, kalium. Pemboleh ubah yang bergerak balas. Kereaktifan unsur-unsur kumpulan 1. Ya, kereaktifan unsur kumpulan 1 boleh. Ataupun kecerahan nyalaan apabila logam bertindak balas dengan oksigen pun boleh. Okey, dua-dua boleh. Kereaktifan kumpulan 1. Dan akhir sekali yang dimalarkan saiz logam dan isi padu oksigen. Ya. Maknanya kita penuhkan isi padu dalam tu, penuh dalam tu lah. Ya, isi padu. Kita masukkan isi padu oksigen yang sama. Okey, salin dulu. Okey, soalan yang berkaitan ni ada 2 je. Nanti kita habiskan kata ni, saya bagi lagi. Okey. So, tulis dulu. Ya. Ni adalah pemboleh ubah. Bagi tindak balas yang dinyatakan di atas. Okey, nah. Salin, fahamkan? Okey. Dekat nak pencil saya bagilah juga, tapi sekarang saya nak kamu salin dulu supaya kamu lagi faham. Okey, apa hipotesis dia? Aina? Risal, kejap risal pula. Semakin mesti ada MV dengan RV. Semakin rendah kedudukan logam dalam kumpulan 1, semakin reaktif logam itu bertindak balas dengan oksigen. Dengan oksigen. Tadi dengan air kan? Kita ganti dengan oksigen. Nampak tak? Soalan yang sama balik dia ulang. Semakin rendah kedudukan dalam logam dalam kumpulan 1, semakin reaktif logam itu apabila bertindak balas dengan oksigen. Okey. Sal, rasa kamu apa bahan dia? Of course lah, material dia. Lithium, Sal? Kita gunakan apa, Sal? Lithium? Natrium, kalium. Lithium, kalium, Natrium. Lepas tu kita guna apa? Tadi air kan, ni gas. Gas apa? Oksigen. Gas oksigen. Okey. Lepas tu bahan dia?
Kita gunakan, of course lah kita nak potong, kita gunakan pisau. Lepas tu nak kepit dia, tak boleh pegang dengan tangan. Forceps. Lepas tu ni apa ni? Ni. Balang. Nama benda ni adalah balang gas. Balang gas. Okay. Ni kita perlukan balang gas. Yang ni nama dia apa? Sudu balang gas. Ya. Ini nama dia balang gas. Okay. Balang gas. Balang gas ni kena tutup. Dia ada set. Dia sampai set. Yang ini dalam balang gas ni ada nama dia sudu balang gas. Okay. Lagi perlukan apa? Kertas. Turas. Apa tujuan kertas turas tadi Sal? Untuk membersihkan logam. Yang sebenarnya logam tu diisi di dalam parafin, minyak parafin. So kita perlu bersihkan dengan kertas turas. Okey, salin dulu. Okey, salin. Okey. Okey, seterusnya. So, okey, prosedur. Yang pertama, mesti potong secebis kertas kecil lithium dengan menggunakan pisau dan forceps. Okey, lepas potong kita buat apa? Kita keringkan, ya, keringkan minyak pada permukaan lithium menggunakan kertas turas. Potong, keringkan. Ni semua pekat. Okay, mesti mula dengan perbuatan. Nak jawab soal prosedur. Perbuatan. Potong secebis kertas, keringkan minyak daripada permukaan lithium dengan menggunakan kertas. Lepas tu buat apa? Letakkan lithium pada sudu balang gas dengan menggunakan forceps. Ambil, letak pada sudu. Ya, letakkan pada sudu. Letakkan pun perbuatan. Ini perbuatan juga. Letakkan lithium pada sudu balang gas dengan menggunakan forceps. Lepas tu buat apa? Panaskan lithium itu sehingga terbakar. Maknanya kita dekat luar bukannya di dalam. Dalam balang gas tu dah siap-siap isi dengan gas. Okay, kita ambil sudu tu, kita panaskan lithium itu sehingga terbakar. Kita nampak lithium tu boleh terbakar. Lepas terbakar tu, cepat-cepat kita letakkan lithium yang terbakar. Okay, ni perbuatan lagi. Ni panaskan, perbuatan lagi. Letakkan perbuatan lagi. Letakkan lithium yang terbakar dengan cepat ke dalam bekas gas yang berisi oksigen. Maknanya bekas yang lithium terbakar tu cepat-cepat kita masukkan dalam balang gas yang berisi oksigen. Faham? Kemudian rekodkan pemerhatian. Okey, dan ulang eksperimen dengan menggunakan natrium dan kalium. Nampak? Ni eksperimen dia. Ya. Potong secebis kertas lithium dengan, okey boleh salin. Potong secebis kertas lithium dengan menggunakan kertas dengan pisau dan forceps.
keringkan minyak pada permukaan litium ataupun keringkan parafin. Minyak tu apa? Minyak parafin pada permukaan litium dengan menggunakan kertas turas. Letakkan litium itu pada sudu balang gas dengan menggunakan forcep dan panaskan litium itu hingga terbakar. Okey, dan letakkan litium dengan cepat ke dalam gas yang berisi oksigen dan kita masukkannya, kita boleh rekod, kita boleh nampak warna ungu ke, warna kuning ke, ya, bergantung kepada logam mana yang kita gunakan. Ulang eksperimen dengan menggunakan natrium dan kalium. Alright, boleh salin. Yang saya bagi kat kamu hari tu 2 je kan? Okay, kita bincang 2 je. Minggu lagi sekali kita bincang yang lain pula. Dah habis jenis ikatan nanti kita bincang. Saya ada 2 soalan. Elektrokimia pun ada. Okey, boleh salin. Okey, saya nak buat kelas ganti yang masa saya balik kampung tu. Hari apa Hari Selasa macam biasa. Rabu. Khamis boleh tak? Khamis malam macam ni, minggu depan. Okey tak? Boleh kot, ya? Kelas ganti. Ada satu hari yang saya balik kampung. Ya? Apalah nanti saya inform balik. Saya ganti kelas. Okey, so besok kita pergi kepada penjadual data. Penjadual data pun sama. Unsur dan diikuti dengan pemerhatian. Ya? Ni MV, ni RV kita. MV kita litium, sodium, potasium, kalium. Dan ini pemerhatian. Ni tak payah catat sebab kita merancang eksperimen sahaja. Alright, habis satu. Saya bagi kamu 2 je kan soalan kan? Okey, nanti saya bagi lagi. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Boleh faham tak? Ya. Okey, so saya nak berbalik. Kalau dah siap, saya nak berbalik kepada soalan modul analisis yang kita tak habis bincang tu. Okey, setakat ni faham dah? Ke nak salin lagi? Dah ke belum? Faham. Dah ke belum? Dah. Salin lah. Ke nak salin lagi? Okey, dah lah tu kan? Tak apa, saya dah habis, nanti saya hantar balik. Okay, so kita nak pergi kepada, kita dah habis bincang tu. Untuk yang tak dapat hadir, saya akan send juga dalam record ni. Ini saya record, tapi saya tak letak lagi ni, insyaAllah. Saya akan cuba minta tolong suami saya masukkan. Sebenarnya kan saya tak reti pun nak copy, sebab saya copy WhatsApp tak boleh sebab dia terlalu besar. Jadi saya akan bagi link untuk masuk dalam saya buat satu bukan saya buat, suami saya buatkan YouTube punya video. Nanti saya bagi link tu, kamu masuk je kat situ. Okay. So kita akan masuk kepada bab seterusnya iaitu chemical bond, ikatan kimia. Okay. Ikatan kimia tu ada kaitan dengan
jadual berkala. Sebab itu soalan yang kebanyakan soalan yang ni kan, contohnya dia suruh lukis ni, mana yang lukis tadi? Lukis ni nilai ikatan kimia, ni tajuk ikatan kimia. So ikatan kimia ni ada kaitan dengan jadual berkala. Sebab apa? Sebab daripada kita nak lukis ikatan kimia ni, katakan nak tulis susunan elektron dia, kita perlukan electrovalence dan juga elektron dia, bilangan elektron dia. So bilangan elektron ni kita nak ambil daripada mana? Kita boleh tentukan melalui jadual berkala. So dia ada kaitan. Okay. So yang ini kita akan belajar lagi banyak. Okay. Ini pun kita lukiskan susunan elektron bagi pembentukan magnesium klorida. So yang ini kita akan belajar lagi lanjutlah dalam tajuk nanti. Okay. So kita dah habis 2, nanti kita dah habis tajuk ni, saya akan hantar kat kamu soalan kertas 3, soalan eksperimen untuk ikatan bond ni, ikatan bond, chemical bond ni. Okay. Kat sini dekat saya ada berapa soalan? Saya ada 2. Saya ada 2 soalan. 2 soalan ikatan kimia. Nanti saya send. 2018 ni bukan dia. Soalan tu 2018. 2018 tu adalah soalan alkimia ni dihasilkan tak apa. So kita pergi kepada ikatan kimia. Okey. Yang ini ialah soalan final year SBP 2016 juga. Okey, rajah 5 menunjukkan susunan elektron bagi satu molekul N dan H. Daripada sini kita perlu tahu tak ini adalah apa? N. NH3. Kita tahu automatik ini adalah apa? Amonia. Okey, bila kamu dah tengok, ini amonia. Tadi yang saya, kalau kata CCl4, jadi satu karbon kita lukis, kemudian dia ada 4 ni, 1, 2, 3, 4. CCl4, Okay, tak apa, kita ada punya CCl4 ni, kita dah tengok gambar ni. Ini kita, gambar ni pun ni kita dah tahu, ini amonia. Ini amonia kerana kita ada 1 atom nitrogen, 4 atom hidrogen. So, nyatakan jenis ikatan dalam tindak balas itu. Apa jenis ikatan dia? Nampak? Dia buat apa? Adakah dia menerima atau satu lagi menerima? Dia berkongsi. Dia berkongsi. So, bila berkongsi jenis ikatan dia? Ikatan kovalent. Bagus ikatan kovalent. So tulis jenis ikatan ialah kovalent. Kalau dia menerima dan menerima, dia akan membentuk ikatan apa? Ikatan ion. Itu beza dia. Okay. Seterusnya. Nyatakan nama bagi molekul ini. Apa nama molekul ini? Ini adalah amonia. Kenapa amonia? Sebab kita nampak 1 molekul N, 3 molekul H. So ini adalah amonia. Tuliskan susunan elektron bagi atom nitrogen dan atom hidrogen sebelum ikatan terbentuk. Okey, kalau kamu tengok dalam jadual berkala, berapa susunan elektron bagi nitrogen? Nitrogen dia ada 7, tak pun kamu boleh tengok kat sini pun boleh juga. Nitrogen ada 1, 2,
Susunan elektron dia 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2.5. 2.5. Okey, hidrogen dia hanyalah satu. Okey. Dia nak susunan elektron bagi atom nitrogen dan atom hidrogen sebelum ikatan terbentuk. Hidrogen memang ada satu je lah. So, satu lah. Okey. Kira hidrogen ni dia tak stabil. So, dia perlu berkongsi elektron. Ya. Okey. Jadi, bermakna nitrogen ni perlukan berapa? Dia perlukan, untuk capai oktet, dia perlukan 3. Okey. Hidrogen perlukan 1. Jadi formula dia N. Okey, dia macam bersilang N1 saja. Hidrogen perlukan bersilang 3. Dia macam bersilang. Right. So, jadual 4 menunjukkan susunan elektron bagi natrium dan klorin. Tuliskan formula yang terbentuk antara atom natrium dengan atom klorin. Yang ini senang Yang ini kita tahu dia akan menderma elektron. Ini akan terima. So, dia akan jadi 2.8. Yang ini akan jadi 2.8.8. Kenapa? Sambung. Okey, so tuliskan formula. Okey, so bila dia mendermakan 1 elektron, dia akan jadi apa? Ion positif. Okey, klorin pula bila dia menerima elektron, dia akan jadi ion negatif. So, natrium, yang ini senang. Sebab apa? Kata ion. So, masing-masing menyumbangkan 1. Jadi, formula dia adalah NaCl. Senang je kan? NaCl. Dapatlah 1 markah. Okay. Dan ini yang jadi masalah. Cuba lukis. Okay. Kalau natrium, tak ada masalah. Kita tulis, lukis je yang ini. Yang dia derma tadi. So, kita pun lukis Na. Kecil. Okay. Bila dia derma, dia ada berapa petala? Ada 2 saja. 1, 2. Ni 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dia akan jadi 2.8. Dan ingat, bila dia menderma, dia dalam keadaan charge. Charge ini dia menderma berapa? 1. Jadi 1 elektron positif. Okey. Manakala klorin pula menerima. So bila dia menerima, dia ada 3 petala klorin Cl. 1, 2. Dia lagi besar. Sebab petala dia lebih. Okey, 28. 2, 8. Alif makan nasi. Bila? 8. Alamak, sorry Saya tak tahu kenapa ni pen kurang. Okay, anggap tu tak wujud lah. Okey, ni dah stabil. 288. So, dalam keadaan negatif. So, dah lah lukis. Dah siap kita lukis. So, dapat 2 markah. Faham? Okey, boleh lukis. Okey, lukis dulu.
Okey, dah. So, berdasarkan B2, terangkan bagaimana sebatian ini terbentuk. Okey, bagaimana dia terbentuk? Okey, untuk jawab soalan ni, kamu kena ceritakan ni berapa markah? B2 markah. Okey, kamu kena ceritakan kamu kena ceritakan apa? Kamu kena ceritakan atom natrium ini dia buat apa atom natrium ni? Melepaskan satu elektron untuk membentuk ion natrium. Dapat satu markah. Kemudian kamu kena ceritakan markah yang kedua, kamu ceritakan atom klorin menerima satu elektron untuk membentuk ion klorida. So, kedua-duanya akan membentuk suatu daya tarikan yang sangat kuat. Okay, so dapatlah 2 markah. Okay, so saya tulis jawapan yang pertama ni. Kena ingat mesti ada perkataan atom. Kalau tak tulis atom apa? Salah, tak dikira. Ya, mesti tulis perkataan atom. Atom natrium. Dia buat apa? Mendermakan satu elektron. Okey, lepas dia derma dia buat apa? Dia akan membentuk untuk membentuk ion natrium. Manakala atom klorin, tak cantik lah tulisan ni, bersambung. Saya pun tak tahu kenapa. Aku pilih nombor 2. Cantik. Atom klorin menerima satu elektron untuk membentuk apa? Ion klorida. Tengok dia bersambung untuk membentuk ion klorida. Okey. Tulis. Teknik sangat. Okey. Okey, nyatakan satu sifat fizik. Sifat fizik itu apa? Seperti yang saya bagi tahu, kalau dia tanya sifat fizik biasanya takat lebur, takat didih.
kekondaksian elektrik, ketumpatan. Okay. So, sifat fizik dia apa? Okey, biasanya ion natrium ni mempunyai apa? Takat lebur dan takat didih yang tinggi. Takat lebur dan takat didih yang tinggi. Ataupun kalau dari segi kekondaksian, boleh mengkondaksi elektrik dalam keadaan leburan tetapi tidak dalam keadaan pepecah pun boleh. Tapi dia nak satu markah, kamu boleh pilih lah yang mana. Ya. Okey, boleh mengkondaksi elektrik dalam keadaan leburan tetapi tidak dalam keadaan larutan. Ataupun kamu kata dia larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik pun boleh. Itu adalah sifat fizik. Kalau sifat kimia, kamu boleh ceritakan tindak balas. Contohnya, kalau sifat kimia, kamu boleh katakan natrium klorida bertindak balas dengan apa? Kalau sifat kimia dia, natrium klorida garam kan terhasil dan apabila alkali bertindak balas dengan asid. Okey, itu adalah sifat kimia dia. Okey, faham Alright, saya nak kamu cuba jawab dulu soalan Kedah ni. Jawab dulu. Okey. Okey, dah cuba dah. Okey, rajah 3 menunjukkan perwakilan bagi unsur X, Y dan W. Z, sorry. Okey, biasanya okey. So, berdasarkan rajah 3, jawab soalan-soalan yang berikut. Oh, ini soalannya tak banyak, ada 2 je. Okey, berdasarkan rajah 3, jawab soalan-soalan berikut. Nyatakan electrovalence bagi Y. Okey, macam mana electrovalence? Kita cari bilangan. Okey, sekarang kita tengok bilangan proton dia. Bilangan proton dia berapa? 4. Bilangan proton dia mesti yang kecil kan? Okey. Bilangan proton dia ialah 6. So, bila bilangan proton 6, elektron dia bagi atom yang neutral, bilangan proton sama dengan bilangan elektron. So, sekarang dia punya electrovalence dia nak. Yang ini susunan elektron dia 2.4. Ya, 2.4. Okey, so electrovalence dia berapa? Senang je kan? 4. Okey. 4. Nyatakan keadaan fizik bagi unsur Y pada suhu bilik. Aina, kamu rasa apa keadaan fizik? Kalau electrovalence 4, dia mesti berada di kumpulan berapa? Kumpulan 4. Kumpulan 4 ada 14 lah kan? Kumpulan 14. Kalau kumpulan 14, okey, keadaan dia pada suhu bilik
Keadaan pada suhu bilik mesti apa? Contohnya karbon, silikon, apa? Pepejal. Ya, keadaan pada suhu biliknya adalah pepejal. Solid. Ya. Dia nak keadaan pada suhu bilik. Pepejal. Okay. Right, seterusnya. Unsur Y dan Z boleh bertindak balas membentuk sebatian. Y. Z 8 jadi 2.6. So ini 4, ini 6. So kalau ini perlukan 4, yang ini perlukan 2. So ini 4, ini 2. Okey, soalan. Tuliskan formula sebatian itu. So macam mana kita nak tulis? Sekejap, Y dan Z boleh bertindak balas membentuk sebatian. Okey, yang ini perlukan 4, ini perlukan 2. So sebatian dia, Aina kamu rasa apa? Sebatian yang terbentuk. So kalau kita lukis, formula dia yang ini 2, 6, 2, 4. Kecilkan maknanya ini boleh jadi 2, ini boleh jadi 1. So kita buat ni, so ini akan jadi kita silangkan ini 1, ini 2. Jadi maknanya formula dia dekat Y ni 1, dekat Z ni 2. Macam mana? Faham tak macam mana dapat formula ni? Jadi formula dia adalah Y, Z, 2. Y, Z, 2. Okey. So terangkan tentang takat YZ2 ini ialah ini adalah ikatan kovalen. Ya. Ini adalah ikatan kovalen. So kalau ikatan kovalen, takat lebur dan takat didih dia adalah rendah. Ya. So dia nak tanya, dia bagi berapa soalan, dia bagi berapa jawapan? 3 markah. So tadi kita dah hasilkan, kita dah tentukan apa formula dia. Ya. Macam ni. Tahu tak macam mana nak tentukan formula dia? Formula ini kalau ikatan ion tak ada masalah. Kalau diterima 2, yang ni kita buat persilangan. Tapi kalau ikatan kovalen, biasanya dia melibatkan apa? Dia melibatkan perkongsian elektron. Okey. Contohnya macam Y ni. Y ni dia perlukan lagi 4. Okay, ini perlukan lagi 2. Jadi maknanya kalau ini 1, ini cukuplah untuk 2. Dia membentuk sebatian YZ2. Okay. Dan sebatian YZ2 ni kita tahu dia adalah sebatian kovalen. Dia bukan ion. So bila sebatian kovalen, soalan ditanya, terangkan tentang takat lebur dan takat didih. Of course lah kita boleh nyatakan takat lebur dan takat didih rendah. Ya. Yeah. Untuk kovalen takat lebur dan takat didih rendah. Ingat dia nak, alamak, tahu lah kenapa disambung. Takat lebur dan takat
didih rendah. Alright. Soalan 3 markah. Kenapa takat lebur dan takat didih dia rendah? Kerana molekul ditarik oleh daya tarikan van der Waals yang lemah. Okay. So, ni satu markah. Markah pertama. Markah kedua. Molekul ditarik oleh daya van der Waals. Ingat aiskrim ni, ingatlah dia punya ni. Van der Waals yang lemah. Yang sangat lemah. Riza tak tahu dia kena bersambung. Okey. Maka bila dia lemah, tenaga haba yang rendah digunakan untuk mengatasi daya. Tenaga haba yang rendah diperlukan untuk mengatasi daya. So dapatlah 3 markah. Ini pun kita banyak bincang dalam soalan esei. Pertama kita nyatakan takat lebur dan takat didih yang rendah. Jadi molekul ditarik oleh daya van der Waals yang sangat lemah. Okey. So markah yang ketiga, tenaga haba yang rendah diperlukan untuk mengatasi daya. So dapatlah 3 markah. Okay, salin dulu. Kita habiskan soalan ni sebelum kita berhenti. Habislah. Okey. Okey, ni markah 1. Markah 2. Markah 3. Okey. Okey, dah Okey, unsur X dan unsur Z boleh membentuk suatu sebatian. Cari X dan Z. X dan Z. X 2.8.1. Okey, ni 26. Maknanya ini boleh menderma pada ini. Okey. Soalan. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas X dan Z. Okey, kamu rasa Z ni apa kalau 26? 26 ni sebenarnya adalah oksigen. 6, 8 oksigen 8. 2.8 ni apa? Kamu tahu, ini kumpulan 1. Kalau kumpulan 1 biasanya 11 ini adalah natrium. Okey. So sekarang kita nak tindak balaskan natrium dengan oksigen. Kalau macam kertas 2, kamu diberi jadual berkala, kamu boleh rujuk. Kita 2 pergi jadual berkala. Okey, tak apa. So, kamu pun boleh tulis sama ada kamu nak tulis kata X dan Z, tapi bila kamu dah kenal pasti, kamu boleh tulis yang sebenarnya. So, X ni dikatakan ini adalah natrium. Bertindak balas dengan Z. Z ini adalah oksigen. Boleh tulis salah satu. Dan ingat, oksigen mesti berada dalam keadaan O2. Oksigen dia adalah 2 atom. Dia tak boleh berada dalam keadaan monoatom. Sebab dia
dalam kumpulan kumpulan 16 kan? 16, okey. So hasilnya ialah apa ni? Sama-sama. Hasilnya ialah natrium oksida. Apa formula natrium oksida? Okey. So formula natrium oksida, kalau kita tengok natrium menyumbangkan 1 O2 minus. Maknanya ini 2, ini 1. Jadi formula dia okey, jadi formula dia X2O. Okey, ataupun Na2O. Boleh pilih. Boleh tulis mana-mana satu kamu suka. Tapi dengan syarat kamu dah kenal pasti X tu memang betul-betul natrium. Z tu memang betul oksigen. Tapi saya rasa bila kamu tahu ini, kamu lagi faham. So dapat 2 markah. So kita seimbangkan. Okey, yang ini 2. Oksigen ni 2. Okey, so ini mesti 2. Ini 2. Sebab Z2 ni. Ya Allah. Ini sorry ini Z. Okey, so ini 2, so ini mesti ini 2. Kalau ini 2, ini 4. So 4, ini 2. Faham? Okey, dapat 2 markah tu, kamu boleh tulis salah satu. Kalau kamu rasa confident X ni apa, Z ni apa, lebih baik kamu tulis ni. Cara tu kamu mudah ingat. Oh ni 1 markah je. Maknanya maknanya mesti salah satu mesti persamaan tu mesti betul lah. Ya. Okey, dan yang terakhir sebelum kita masuk electrochemistry ni. Kita bincang lagi kan ini kan. Okey, yang terakhir ialah lukiskan susunan elektron. Senang kan? Okay. Yang pertama kita lukis oksigen ni ada 1. Jadi bila ada 1 dia berada di tengah. Di kedua-dua ni adalah dikelilingi dengan natrium. So natrium ada 2. So kita pun lukis oksigen. Oksigen di mana oksigen nak mencapai oktet dia perlu menerima 2 elektron. So O tadi oksigen 2.6 kan? Satu, 2, 6. Okey, dia terima 2. So jadi 2.8 lah oktet. Dan ingat dia bila diterima dia membawa charge negatif. Okey. Dan natrium ada 2. So natrium ada 2, kita buat kiri kanan. Natrium dia nak capai oktet dia 11. Okey, 2.8. Na 1, 2. Sorry, 1, 2. Ya. Eraser. Drawing. Okey. Apa tadi? Natrium ataupun natrium. 1, 2. 8. Tu 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8. So, otak dia negatif. Yang ini lagi sekali. Kenapa? Sebab ni nitrogen ni ada 2. Na juga. 1, 2. Tapi saya lukis besar sebab saya punya pen ni tak lari-lari. 1, 2, 1 saja. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ini negatif. So dapatlah susunan elektron ni. Jawapan dia punya markah 2. Okey, maknanya bilangan petala dan nukleus yang betul, bilangan elektron betul. Okey, caranya rujuklah kat sini. Kan kita dah tulis buat dah kan, ni 281, 26. Ini dah derma tinggal 28. Ini terima 2, jadi 2.8. Okey, boleh lukis. Okey, ada apa-apa soalan nak setakat ni? Ada apa-apa soalan tak? Semua faham tak? Faham. Okey, minggu Faham. depan okey. Alhamdulillah. Minggu depan saya akan hantar 2 lagi soalan esei yang berkaitan dengan ni. So habis tajuk untuk ni, ada 2 esei yang berkaitan dengan bukan elektrokimia. Berkaitan dengan chemical bond, ya. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum, tu saja malam ni. Okey. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Sama. Ya, jom.